Sidang media pada hari ini ialah berkenaan dengan satu keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu lepas yang telah disahkan pada mesyuarat Jemaah Menteri pagi tadi, iaitu pada 22 Mac 2024 pada hari Jumaat yang lepas, Jemaah Menteri telah meluruskan cadangan pembangunan projek LRT laluan Mutiara Pulau Pinang. Secara rasmi, kerajaan telah memutuskan untuk melantik MRT Corp, iaitu sebuah syarikat 100% milik Menteri Kewangan diperbadankan, MOF Incorporated, sebagai pemaju dan juga pemilik aset, project developer and asset owner untuk projek LRT Pulau Pinang. Perolehan projek ini terbahagi kepada 3 komponen utama seperti berikut. Yang pertama, kontrak untuk kerja-kerja pembinaan sivil untuk segmen pertama, iaitu jajaran Pulau Silikon ke Komtar. SRS Konsortium Sdn Bhd akan ditawarkan kontrak ini melalui mekanisme Single Sourcing Request for Proposal. Tawaran ini adalah berdasarkan permintaan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah melantik SRS Konsortium sebagai rakan pelaksana projek ataupun project delivery partner kepada Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PTMP yang merangkumi LRT laluan Mutiara melalui tender terbuka pada bulan Ogos 2015. SRS Konsortium juga telah melaksanakan kajian-kajian teknikal dan reka bentuk awalan di samping memperolehi kelulusan penilaian kesan alam sekitar, penilaian kesan sosial dan skim kereta api bersyarat. Kesemua usaha ini telah dibiayai dahulu oleh SRS Konsortium. Nilai kontrak dan butiran terperinci yang berkaitan adalah tertakluk kepada proses rundingan antara MRT Corp dan juga SRS yang perlu dimuktamadkan dalam tempoh masa 6 bulan. Yang kedua, kontrak untuk pembinaan sivil bagi segmen 2, iaitu jajaran dari Komtar ke Penang Central adalah melalui tender terbuka. Yang ketiga, kontrak turnkey kerja-kerja sistem dan stok kereta ataupun sistem and rolling stocks secara build, maintain and transfer BMT melalui kaedah tender terbuka. Selain itu, pembinaan depo operasi ataupun operations depo akan dirancang dan dibangunkan sekali dengan projek pembangunan bersepadu berorientasikan transit TOD di tapak pesta Sungai Dibong secara usaha sama antara MRT Corp dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Strategi baru ini bertujuan menjana hasil bukan tambang ataupun non-fair revenue, tambahan yang penting untuk dilaburkan balik dalam penyelenggaraan LRT Pulau Pinang pada masa hadapan. Dengan keputusan Jemaah Menteri ini, maka secara rasminya Kerajaan Persekutuan mengambil alih projek LRT laluan Mutiara daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kerajaan akan mempertimbangkan kaedah pembiayaan projek yang sesuai sama ada melalui peruntukan pembangunan ataupun kaedah lain yang sesuai yang akan ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Jajaran LRT laluan Mutiara akan bermula dari Pulau Silikon hingga ke Komtar dan seterusnya menyeberang ke Penang Central di seberang perai untuk memberi ketersambungan kepada rangkaian kereta api KTM komuter dan ETS sedia ada. Jarak jajaran dianggarkan lebih kurang 29 km dengan 20 stesen termasuk 2 stesen pertukaran iaitu di stesen Komtar dan stesen Penang Central. Garis masa pelaksanaan, kerja-kerja pembinaan projek LRT laluan Mutiara disasarkan bermula pada tahun ini. Kita sasarkan dalam tempoh 6 bulan, rundingan bersama dengan SRS Konsortium dapat dimuktamadkan dan selepas itu, kerja-kerja fizikal boleh dimulakan selewat-lewatnya pada suku keempat tahun ini. Pelaksanaan keseluruhan projek dijangka memerlukan tempoh masa lebih kurang 6 tahun dan disasarkan beroperasi pada tahun 2030. Saya yakin projek ini bukan sahaja memanfaatkan warga Pulau Pinang, malah memudahkan perjalanan pekerja yang berulang alik dari Perlis, Kedah dan Perak Utara setiap hari dengan kesinambungan bersama rangkaian KTMB. Pelaksanaan projek LRT Pulau Pinang adalah komitmen kerajaan perpaduan dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam bukan sahaja di kawasan Lembah Kelang tetapi juga di wilayah dan negeri yang memerlukan sistem pengangkutan awam demi kesejahteraan rakyat.
Usaha memperkasakan pengangkutan awam ini akan berjimatkan masa perjalanan rakyat, mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian dan menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon. Jadi inilah keputusan yang telah dibuat pada minggu lalu dan kita yakin bahawa ia akan dapat perancakan projek LRT Pulau Pinang. Okay, itu saja. Berapa kos keseluruhan anggaran projek? Anggaran kos memang ada, tapi kita nak berunding dulu dengan pihak yang terlibat. Jadi kita tak mau meletakkan satu kos yang telah pun kita putuskan, tetapi itu takluk kepada rundingan kita bersama dengan syarikat-syarikat yang terlibat. Okay, termasuk tender terbuka. Dari segi pengambilan tanah dan sebagainya. Pengambilan tanah memang telah pun dibajetkan. Pengambilan tanah memang kita telah pun mengambil kira pelbagai pandangan dan proses ini sebenarnya telah pun berlangsung lama. Sebelum ini di bawah kerajaan negeri, mereka telah mengenal pasti jajaran tersebut meminimalkan pengambilan tanah dan tidak melibatkan pengambilan bangunan-bangunan yang banyak. Jadi pengambilan tanah adalah agak minimal. Jadi jajaran itu telah pun dikaji dan diputuskan sebelum ini dan kita kekalkan jajaran itu. Kerajaan negeri memang menyambut baik ke usaha ini sebab kalau kita lihat sekarang mengambil andil oleh kerajaan persekutuan kan, so dari pihak Pulau Pinang macam mana? Sudah tentu mereka mengalu-alukan. Okay. Ini dibayar oleh kerajaan persekutuan. Okay. Jadi saya tak pernah dengar Ketua Menteri Pulau Pinang ada komplain. Okay. Bagi EIA dah diluluskan? Ya, seperti yang saya katakan, EIA, SIA dan juga Railway Scheme telah pun diluluskan sebelum ini. Okay, pada tahun 2019 lagi memang Railway Scheme bersyarat telah pun diberikan pada ketika itu. Cuma projek itu belum lagi masuk kepada fasa pembinaan sebab antara model lama ialah dia kena reclaim tanah dulu. Okay, jadi reclamation sekarang ini kita telah kurangkan. Antara syarat kerajaan persekutuan mengambil alih projek ini ialah projek penambakan perlu dikurangkan. Sebab sebelum ini ada 3 pulau yang perlu ditambah, okay, di bawah Silicon Island itu. Jadi daripada 3 pulau, kerajaan persekutuan telah minta supaya mereka hanya hadkan kepada penambakan 1 pulau saja. Jadi 2 pulau lagi itu tidak akan ditambah dan syaratnya ialah kerajaan persekutuan akan mengambil alih projek tersebut dan membiayai projek LRT.